Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, Assalamualaikum. Dan salam sejahtera sekali lagi. Terima kasih kerana bersama saya di pagi hari Sabtu ini dalam mungkin sesi yang terakhir dalam membincangkan instrumen sukuk, dan saya ingin mengambil peluang memohon maaf di atas kelewatan bersiaran pada pagi ini. Baru sahaja sampai di rumah daripada hospital. Mudah-mudahan tuan-tuan masih lagi semangat untuk bersama saya dalam sesi ini. Sesi ini adalah sebagai penutup kepada bicara tentang sukuk yang kita telah ikuti lebih daripada 4 kali, dan ini kali yang kelima, dan kita cuba rangkumkan semuanya dalam satu perbincangan yang untuk penutup kepada sukuk. Kita tahu bahawa sukuk itu satu produk berbentuk korporat, melibatkan negara, melibatkan syarikat dan juga melibatkan multilateral organisation, syarikat-syarikat yang berbentuk cross borders, yang berbentuk melintasi sempadan, seperti World Bank pernah keluarkan sukuk, seperti of course IDB pernah keluarkan sukuk, dan juga mungkin bank-bank pembangunan yang ada di seluruh dunia. Jadi sukuk ini merupakan satu instrumen yang berbentuk global, yang menggunakan mata wang global, termasuk juga sukuk yang berbentuk tempatan menggunakan mata wang tempatan seperti di Malaysia, seperti di di UAE. Tapi tak banyak, kebanyakannya masih menggunakan mata wang US dollar, melainkan Malaysia dan juga mungkin Saudi Arabia yang mengeluarkan sukuk tempatan yang menggunakan mata wang rial Saudi. Tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung, dan semalam terputus di penghujung perbincangan tentang listing, di mana sukuk itu boleh diapungkan di bursa ataupun di exchanges of the world untuk memberikan peluang kepada siapa saja untuk membeli dan menjual sukuk di bursa ataupun di exchanges. Di Malaysia nak beli sukuk kena mengikut over the counter, macam kita membeli secara tempahan, ada pasarannya, kita terpaksa menggunakan broker untuk membuat panggilan untuk jual atau untuk beli. Tidak ada satu mekanisme yang tersusun seperti mana yang terbuka, yang jelas seperti mana yang berlaku dalam saham di bursa dan exchanges. Cuma di Malaysia, mungkin negara yang agak maju ke hadapan, kita ada Bond Web, satu agensi yang ditubuhkan oleh pelbagai pihak untuk membuat penelitian kepada harga pasaran dan juga memberikan benchmark, memberikan harga yang tanda aras yang boleh jadikan rujukan kepada para pelabur untuk mereka menjual apa yang mereka pegang atau membeli sukuk yang mereka ingin beli untuk tujuan-tujuan yang pelbagai, seperti kecairan, seperti memenuhi kepatuhan kecairan oleh pihak bank negara untuk mendapat untung dalam zaman-zaman saham menurun. Mereka switch daripada saham dan ikuti kepada pasaran fixed income dan seumpamanya. Jadi itulah yang berlaku di dunia, dan pengalaman saya menarik dalam bidang sukuk. Saya telah berjumpa dengan pelbagai pihak kerajaan. Kalau kita buat saham, ikuti, mungkin tak berjumpa dengan Prime Minister of the country, dengan Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, kerana ini instrumen keberhutangan yang melibatkan negara. Negara mesti dari segi sidang-sidang yang perlu perbincangan dalam sidang-sidang tertentu, dan dalam banyak keadaan terpaksa membawa ke peringkat Prime Minister untuk kerajaan bersetuju melakukan sukuk. Saya sebut tentang pengalaman Indonesia. Indonesia satu negara yang baru masuk dalam dunia sukuk 10 tahun yang lepas, berbanding dengan Malaysia, Bahrain, UAE, Qatar dan juga mungkin negara yang itulah negara 4-5 negara, Pakistan yang keluarkan sukuk sovereign. Kemudian timbullah peristiwa atau pengalaman Indonesia. Saya sebut dalam buku saya, iaitu Emirates Airlines Sukuk, pengalaman Indonesia, kerana mereka datang dalam pasaran, they came to the market for the first time dengan mengambil risiko yang tinggi, kerana pada masa tersebut pelabur-pelabur antarabangsa tidak mengetahui sangat tentang
kedudukan kewangan Indonesia, dan mereka mengeluarkan sukuk yang pertama dengan kupon yang agak mahal dalam 8.8%. Satu jumlah yang cukup besar kerana ketidakbiasaan, dipanggil ada risiko non-familiarization, iaitu bila kita tak tahu, kita tak kenal latar belakang negara, sejauh mana mereka boleh disiplin, mereka boleh membayar on time, dari segi pengurusan fiskal dan monetary negara tersebut, dia akan berikan kesan kepada persepsi risiko dalam pelabur. Jadi mereka letak harga mahal, iaitu 8.5%. Indonesia tahu bahawa ini harga yang luar biasa, tapi mereka mempunyai pandangan yang jangka panjang. Mereka kata biarlah kita memakan ubat pahit sekali, kita bite the bullet sekali, lepas itu dia akan jadi lebih selesa dan lebih tenang dan lebih back to normal. Jadi mereka keluarkan isu yang pertama, mereka lakukan yang terbaik, membayar on time, tidak ada masalah dari segi pembayaran semula, dan alhamdulillah kali kedua mereka datang ke pasaran untuk keluarkan sukuk sovereign. Mereka mendapat dalam 5%, dan kadar itu semakin hari semakin kompetitif. Kerja yang sama, risiko yang sama, matawar yang sama, tetapi dari segi penarafan yang sama mungkin, tetapi kebiasaan sudah ada dalam pasaran, maka dia semakin hari semakin menurun kepada satu kadar yang kompetitif. Dan hari ini Indonesia adalah negara yang paling banyak menggunakan sukuk. Pengalaman yang cukup menarik. Hong Kong satu lagi pengalaman, negara bukan Islam dan negara yang tidak ada bajet defisit, yang tidak memerlukan hutang untuk menampung kos pengurusan negara mereka. Dan mereka mahu masuk ke dalam pasaran kerana mereka mahu menjadikan sukuk kerajaan ini sebagai pencetus kepada syarikat-syarikat yang banyak di Hong Kong, untuk mereka juga melakukan proses pendanaan secara sukuk. Jadi mereka keluarkan sukuk yang pertama sebagai benchmark sukuk pendana aras dalam bahasa teknikalnya. Mereka mengambil risiko, orang tak kenal Hong Kong dari segi sukuk. Mereka adalah pusat kewangan yang terbesar di dunia, yang ketiga terbesar di dunia, tetapi dari segi sukuk pengalaman baru. Dan menariknya mereka tidak perlu duit wang tersebut. Mereka meminjam bukan untuk, atau mengeluarkan sukuk bukan untuk menggunakan wang untuk apa sahaja tujuan, tetapi untuk createkan the yield curve, satu graf yang boleh memberikan isyarat pada harga sukuk. Kalau mana-mana syarikat di Hong Kong untuk keluarkan sukuk, sudah ada yield curve yang ada dalam pasaran. Jadi sebagai rujukan kepada pelabur, kepada pengeluar, itu syarikat-syarikat yang banyak di Hong Kong, itulah syarikatnya pusat kewangan terbesar yang ketiga di dunia. Yang mereka keluar yang pertama, oversubscribe, laku sangat, ramai orang beli sebab Hong Kong dia punya pendarafan tinggi, dan juga mereka tahu mereka mampu bayar balik sebab banyak pendapatan daripada negara berdasarkan pusat kewangan dan juga import ekspor, dan juga negara yang cukup untuk urus ekonominya. Tetapi kita ingat, Hong Kong ini bila mana dia mengeluarkan sukuk berjaya, mereka tidak berhenti setakat itu. Mereka keluar yang kedua, mereka keluar yang ketiga. Jadi satu pengalaman yang cukup menarik. Kerajaan United Kingdom misalnya banyak bercakap tentang kewangan Islam, ingin menjadi hub kewangan Islam, macam-macam speeches, macam-macam syarikat yang berdaftar di sana, tapi keluar hanya sekali sahaja, itu pun dalam 200 million pound sterling. Tidak begitu, bagi saya tidak begitu percayalah kepada kelangsungan dan sustainability sukuk di masyarakat United Kingdom atau Luxembourg sekali saja keluar, South Africa sekali saja keluar. Jadi tidak ada kelangsungan, tidak ada penerusan sukuk. Tetapi Hong Kong satu contoh yang baik, negara yang tidak ada bajet defisit, yang sentiasa mengeluarkan untuk merancangkan pasaran. Jadi pengalaman saya di negara Islam sebaliknya. Jadi nak cerita sikit pengalaman yang bersinar, yang baik, pengalaman yang kurang baik, yang agak memalang dalam konteks negara Islam. Jadi terima kasih kepada semua yang bersama saya. Saya akan ambil soalan nanti kalau ada. Bagaimana kerajaan dunia boleh perkenalkan penggunaan dirham, dinar sebagai medium of exchange, possible ataupun tidak, atau impossible? Saya sebutkan pandangan saya yang di masa yang lepas. Possible tu possible, tapi saya mengatakan ini ada satu polisi yang tidak baik, yang boleh
merencatkan pengeluaran mata wang yang sebenarnya, kerana kalau kita menggunakan mata wang dinar dengan dirham berasaskan kepada emas dengan perak yang sebenar, maka ia akan memberikan kekengan kepada banyak negara mengeluarkan mata wang mereka kerana supply dari zat emas mereka adalah terhad. Jadi ini bukan satu polisi yang baik, perlu dirujuk semula, dan kita melihat negara yang paling banyak mata wang tidak banyak, negara yang paling banyak rizab emasnya tidak banyak di dunia ini, dan mereka boleh menjadi, kalau kita kata kita hanya beriman dengan mata wang emas dan perak, kita memberikan kuasa mutlak pada negara yang paling banyak dominant emas mereka di masa hadapan. Sedangkan Malaysia dan negara Islam yang lain, mereka tidak banyak emas, dan ini merupakan satu pukulan maut kepada mereka yang sentiasa membawa dan mewawarkan idea mata wang dinar dan juga mata wang perak atau dirham, melainkan kita jadikan mata wang itu sekadar virtual, sekadar digital yang bersandarkan nilai emas dan bukan bersandarkan fizikal emas itu. Itu bab yang satu lagi boleh dibincangkan, tetapi kalau kita mengatakan dinar dan dirham itu mesti berdasarkan emas fizikal dan juga perak fizikal, itu satu harakiri, satu pembunuhan diri yang tidak boleh negara mengambil. Sebab kalau nak keluarkan emas, nak keluarkan mata wang yang diapungkan dalam sebuah negara berdasarkan rizal emas, maka itu satu perkara yang agak sukar dilakukan. Jadi pengalaman saya di negara Islam banyak, pengalaman di Mesir contohnya, kita bawa isu sukuk, kita kata Hong Kong dah keluarkan, kita kata South Africa keluarkan, Luxembourg keluarkan, mereka tak percaya, mereka kata sukuk ini akan menjual aset negara kepada pelabur-pelabur luar. Itu satu sentimen yang tidak betul dan kadang-kadang satu sinis kepada sukuk Islam patuh syariah. Mereka mengatakan kami tidak akan benarkan piramid itu, aset negara dijual kepada orang luar. Itu hanya sinis, agak malang pemikiran masyarakat pemimpin Islam yang merasai bahawa sukuk itu adalah sukuk yang akan menyebabkan aset negara terjual. Dan mereka lebih senang membuat instrumen bond. Begitu juga di Morocco, di Tunisia, di Algeria. Pengalaman saya di banyak negara lagi dengan Islam, mereka mengatakan sukuk ini suatu perkara yang susah difahami dan mereka tidak biasa buat sukuk. Lebih baik menggunakan konsep bond ataupun MTN ataupun mengambil fasiliti daripada negara Eropah. Waktu negara Eropah kuat, memang banyak duit. Saya kata pada mereka dengan hujah saya yang selalu saya sebut, mudah saja. Saya kata, Your Excellency ataupun bahasa yang berhormat pada hari ini, senang sahaja. Kami tidak, atau saya tidak mengatakan Tuan tidak boleh menggunakan fasiliti kewangan daripada Amerika, daripada Jepun, daripada China, daripada Eropah. Sila teruskan. Itu bidang kuasa negara Tuan sendiri. Bagi saya, apa salahnya kita mempunyai banyak type air? Kita ada air, kita ada pipe air yang banyak. Kita nak guna air daripada sukuk, kita buka pipe tersebut. So kita ada program yang membawa kita pada pipe air yang berbentuk sukuk. Jadi banyak pipe air. Kerana mungkin masa akan berlaku pipe air daripada Eropah kering, tak ada air. Daripada Jepun ada tapi masalah. China dia ada banyak syarat-syarat yang diletakkan. Nak dapat pinjaman China murah, 1%, 2%, sometimes free, tapi syaratnya besar pada kuasa mutlak negara untuk mentadbir negara. Banyak berlaku di Afrika, banyak negara sudah tergadai kepada peminjam-peminjam daripada China misalnya. Jadi saya kata kepada mereka, jangan stop apa yang kamu ada, teruskan, itu bidang kuasa, tapi adakan satu lagi pipe air yang namanya pipe air sukuk. Jadi banyak pemimpin yang sudah buka minda mereka, termasuk negara yang bukan Islam di Eropah Timur. Saya berada di sana, cuba membuat urusan-urusan di Dublin, di Ireland. Menarik, mereka percaya dengan baik. Ada banyak seminar saya buat secara one to one dengan minister, dengan pihak treasury secara one to one juga. Tapi bila berlaku perubahan politik, kalah pilihan raya, datang menteri baru, kena buat engagement yang baru, maka masa yang lama kadang-kadang saya tidaklah mampu untuk berada di sana sepanjang masa. Jadi yang penting idea tersebut berjaya di kalangan sebahagian dari pemimpin-pemimpin negara, sama ada Islam ataupun bukan Islam. Tapi negara Islam tu banyak
Bila mana menteri setuju, yang timbalan menteri tak setuju. Bila timbalan menteri setuju, dia punya orang bawah dia pun tak setuju sebab mereka malas nak belajar, malas nak buka buku baru, malas nak mengkaji cara-cara untuk keluarkan sukuk yang bentuk baru. Sampai sekarang saya telah terlibat di Afrika Utara hampir 10 tahun, tidak ada mana-mana sukuk yang dikeluarkan oleh mana-mana negara di Afrika Utara. Jadi agak malang, tapi itulah hakikat yang berlaku dan saya tidak give up, saya tidak putus asa. Saya dan rakan saya di Dubai sentiasa terus menerus melakukan urusan untuk menggunakan sukuk dan saya banyak berada di bahagian Asia. Saya telah tukar strategi untuk bercakap dengan kerajaan Cambodia, kerajaan Thailand, kerajaan Filipina, kerajaan-kerajaan yang lain kerana mereka juga perlu diberikan education yang sepatutnya untuk memahami sukuk. Sukuk itu tidak ada beza dengan bond. Yang beza adalah kontrak pendasarnya, tujuannya patuh syariah dan disiplin kewangan sama dengan disiplin kewangan kalau negara itu mengeluarkan bond dan juga menggunakan sukuk. Tidak ada beza dari segi sinking fund, kena buat pelaburan setiap 3 bulan, kena simpan duit dengan baik, kena gunakan wang tersebut untuk tujuan yang dinyatakan dalam prospektus dan seumpamanya. Jadi lama-kelamaan mereka faham bahawa sukuk itu dari segi behaviornya, dari segi perwatakan kewangan sama sahaja dengan bond, cuma mereka ada pipe yang baru. Kalau pipe yang lama berkarat, tidak ada air, harga mahal, berbagai-bagai keadaan yang berlaku di Jepun, di China, di Eropah, di Amerika, yang mereka ada pipe yang boleh menarik aliran keuangan kecairan daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Timur Tengah, daripada pelabur-pelabur yang ingin melabur secara patuh syariah. Itulah saya punya resepi setakat ini, berjaya dan juga tidak berjaya kerana memerlukan education yang banyak. Saya terpaksa berada di sana, terpaksa bersama mereka bila mana nak seorang menteri bersetuju, dia punya jawatan kuasa kredit tak setuju sebab mereka mengatakan tak biasa. Argument we are not familiar very common dalam pasaran. Jadi bagi saya bukan mereka tidak biasa, mereka malas nak belajar, mereka malas nak createkan satu hubungan baru. Mereka nak jaga hubungan lama, dipanggil relationship yang lama dengan banyak bank-bank satu dunia. Jadi itu cabaranlah dalam perjuangan saya dalam menjadikan sukuk itu, saya sebut dalam tema kita hari ini, menjadikan sukuk itu pilihan dunia. Kerana agama Islam itu dan sukuk itu sendiri tidak ada agama, tidak ada negara, tidak ada sempadan. Kita nak bawa instrumen kewangan Islam itu di peringkat yang lebih luas, di peringkat yang lebih global dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita sudah melihat kejayaannya di Hong Kong, kejayaan di South Africa, di Luxembourg dengan UK itu belum berjaya lagi sebab satu kali keluar dia bukan lagi satu tanda bahawa suku itu diterima dalam masyarakat sesebuah negara tersebut. Soalan daripada Zakaria, seorang doktor muda yang aktif, profesor juga di Universiti Patani di Thailand. Bagaimana keadaan tradable tadawul sukuk di secondary market di Malaysia dan tempat-tempat lain? Di Malaysia, tadawul ataupun penjualan dan pembelian sukuk adalah aktif, cukup aktif. Walaupun berlaku COVID bulan Mac atau lockdown di Malaysia, bulan Mac tradingnya agak slow, sementara panik, ramai orang panik, jadi tidak berlaku penjualan dan pembelian. Tapi saya difahamkan dalam 2 minggu yang lepas back to normal. Jadi hanya berlaku perubahan 1% sahaja, perubahan menurun dari segi penjualan dan pembelian sukuk di Malaysia. Tadawul di Malaysia affected by 1%, tapi di peringkat dunia bond dan juga sukuk adalah dalam 4 to 5%. Jadi berlaku sikit panicking. Di tempat-tempat lain penjualan sukuk tidak begitu aktif sangat. Di Timur Tengah misalnya, kebanyakan dikeluarkan untuk pelaburan dan labur dan pegang sampai tempoh matang. Tapi di Malaysia, pelabur-pelabur lebih sophisticated, mereka ada kiraan mereka sendiri, mereka pandai mengambil kesempatan untuk menjual atau membeli berdasarkan ilmu corporate finance yang ada dalam ramai di kalangan peniaga-peniaga dan juga market maker yang ada di Malaysia. Malaysia juga ada market maker, bank-bank yang dilaisenkan oleh kerajaan, oleh bank negara untuk melakukan kecairan
dalam pasaran. Di Indonesia tidak ada market maker. Di Timur Tengah pun bukan semua negara yang ada market maker, pencipta pasaran sukup atau pasaran kedua dalam pasaran. Itu juga memerlukan satu instrumen yang disokong oleh polisi negara untuk mencairkan pasaran. Demo ataupun semakin cair produk tersebut, semakin bagus untuk pengeluar dan juga untuk pelabur, untuk mereka menjadikan produk itu benar-benar cair, kos akan menurun dan semakin hari semakin kurang. Apa faedahnya tuan-tuan dan puan-puan bila kos turun? Contohnya bank ini, menarik. Orang tak faham benda ni, melainkan orang yang pakar dalam bidang keuangan. Bila mana bank-bank Islam memberikan pembiayaan keuangan Islam untuk membeli rumah, sama ada secara ijarah, secara murabahah, secara ijarah mutabid tamlik, secara istisna atau tawaruk, banyak di Malaysia ni. Malah aset bank terbesar di Malaysia adalah property, mortgage, diikuti oleh personal loan atau personal financing dan juga credit card. Tapi yang paling besar sekali, kita buka, kita selak buku kunci kira-kira bank-bank Islam di Malaysia, kebanyakan pembiayaan mereka adalah rumah. Sebab rumah tu jumlah pembiayaan besar. Yang kedua, dia tidak risiko tinggi, ada security. Kalau tak bayar, rampai rumah, ambil balik rumah. Jadi boleh jual balik dan dapatkan balik pulangan pada bank. Jadi rumah adalah satu pembiayaan yang besar di Malaysia, dan juga masyarakat Malaysia, masyarakat yang sedang membangun, pendapatan semakin meningkat dan ramai orang perlukan rumah. Jadi keperluan tu agak jelas dan juga relevan dalam konteks masyarakat Malaysia. Di Malaysia juga negara yang pertama-tamanya, tidak ada negara lain melainkan di Saudi baru nak start cara yang kita buat ini, iaitu kita ada Cagamas, iaitu satu badan macam Freddie Mac di Amerika Syarikat, satu badan yang ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia dengan pemegang saham daripada bank-bank di Malaysia untuk mereka membeli aset-aset pembiayaan perumahan di Malaysia. Bukan setakat perumahan lah, mereka juga beli aset kredit, pembiayaan kenderaan, pembiayaan kredit kad dan sebagainya. Tapi kerana pembiayaan kredit yang paling besar di Malaysia ada rumah, jadi Cagamas menumpukan kepada kecairan ataupun securitization projek-projek pembiayaan perumahan di Malaysia. Apa faedahnya pada masyarakat? Interesting. Kalau bank, mereka memberikan pembiayaan selama 30 tahun, 20 tahun, jadi lama-kelamaan kos itu meningkat sebab mereka kena pegang, tak cair. Bila mereka memberikan pembiayaan dalam bentuk yang tidak boleh cairkan, jadi kosnya agak tinggi. Siapa yang mendapat atau siapa yang tidak mendapat keuntungan atau siapa yang terpaksa terpalit dengan isu ini? Kita, pelanggan, terpaksa membayar mahal pada bank Islam. Tapi kalau bank Islam, mereka memberikan pembiayaan 20 tahun, 30 tahun dan mereka ada skim untuk mencairkan pembiayaan tersebut, dipanggil tawriq ataupun mensekuritikan hutang tersebut melalui instrumen sukuk Cagamas. Mereka tahu mereka boleh menawarkan harga yang lebih murah sebab mereka boleh ambil pembiayaan tersebut selepas 3, 4, 5 tahun, kumpulkan, jual kepada pihak Cagamas, Cagamas beli pembiayaan tersebut dan Cagamas keluarkan sukuk kepada pasaran kedua untuk membeli aset pembiayaan perumahan Islam di Malaysia. Lama-kelamaan kos pembiayaan perumahan akan turun dan itu akan memberikan keuntungan kepada siapa? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi itulah yang saya namakan sebagai open architecture, satu kejuruteraan yang menyeluruh. Bila mana kita masukkan pasar modal Islam, kita masukkan sukuk, masukkan pencairan kredit perumahan Islam, kesemuanya akan mendapat faedah yang besar. Orang yang buat rumah dapat jual rumah banyak, bank dapat memberikan pembiayaan, pelanggan dapat beli rumah dengan harga yang semakin hari semakin kurang, dan juga pelabur macam pelabur sukuk, mereka juga dapat melabur dalam sektor perumahan walaupun mereka bukan pembeli rumah dan bukan pembiayaan rumah tersebut. Jadi kita melihat satu sistem yang cukup menarik. Saudi Arabia baru nak belajar sistem pencairan kredit perumahan ini. Mereka negara yang paling teruk dari segi penyediaan rumah pada rakyat mereka. Saya baca banyak kajian di satu dunia, di Saudi lah negara yang paling tidak membangunkan keperluan perumahan kepada rakyat mereka. Rumah lama, rumah yang sudah ketinggalan teknologi, rakyat mereka rakyat yang muda yang memerlukan rumah yang baru
dan mampu milik. Jadi satu isu yang besar, dan maka tidak ada jalan lain kita bagi banyak cadangan. Perlu ada cagamas macam ala Malaysia, perlu ada macam Baitut Taurik As-Saudi, dalam bahasa saya pada mereka banyak cadangan, iaitu rumah persekuritian Saudi Arabia, macam Freddie Mac di Amerika Syarikat. Dua syarikat yang membeli kredit housing loan di Amerika Syarikat untuk menjadikan sistem lebih telus, lebih efisien, dan paling penting lebih memberikan keuntungan kepada pelanggan-pelanggan rakyat biasa dalam masyarakat. Okey, terima kasih Sabri Yaakob yang mengatakan manusia biasanya cenderung menolak sesuatu yang baru, walaupun yang baru itu sebenarnya ada kebaikan. Itu betul bagi saya. Ramai pegawai-pegawai kerajaan di setengah negara, mereka tidak mahu belajar, mereka tidak mahu mengambil inisiatif masuk kelas, buka textbook baru, memahami kredit baru, memahami cara baru. Bukan menolak perkara yang baru. Kalau benda yang baru itu benda yang mereka sudah biasa buat, mereka buat. Tapi kalau nak jadikan pakar dalam sukuk sebab mereka kena bagi tanda tangan, risiko tinggi kalau tak faham, mereka juga akan bertanggungjawab. Tapi kena melakukan satu perubahan dengan belajar ilmu baru. Saya pernah berurusan satu negara, tak sebut negara mana, dia punya governor dia memang tak suka kewangan Islam, menolak habis-habisan kewangan Islam, negara Islam. Satu hari saya jumpa dengan dia sebelum dia pencen, ataupun saya tanya dia lah kenapa dia tak suka sangat kewangan Islam. Dia kata, saya ni orang Islam. Dia kata, saya bukan sebab tak suka, saya suka, tapi saya dah tua, tak larat dah nak belajar benda-benda baru. Jadi dia mengatakan secara terang, dia tidak boleh menerima kewangan Islam bukan sebab tak suka, sebab dia tidak mahu mengambil risiko baru, sebab dia juga kena belajar, pegawai dia kena belajar dan sebagainya. Bila dia telah berhenti, diganti oleh orang baru, berlaku pergerakan yang lebih rancak di sebuah negara tersebut. Itu berdasarkan psikologi manusia, dan saya banyak mengamati psikologi manusia dalam berhubung dengan pelbagai jenis manusia. Kadang-kadang kita jangan salah faham, kita jangan sekap jarang, kita selalu tuah manusia cepat, orang tu bagi ni, orang tu bagi ni, tidak memahami latar belakang mana-mana orang ataupun pertubuhan ataupun agensi ataupun negara. Perlu banyak interaksi, kita perlu lapang dada, perlu banyak communication. Masyarakat kita jarang engagement. Kita ada 2-3 kali engagement dah sudah keluarkan keputusan, sudah keluarkan job, sudah keluarkan label tertentu. Berikan masa yang panjang, nafas yang panjang, jangan terlalu cepat berinteraksi, berdiskusi, jangan ada preconceived idea. Satu lagi, don't have any preconceived idea. Barulah otak kita cair, otak kita tidak terikat dan terjerat dan terbelit dengan pandangan-pandangan awal kita atau pandangan guru yang kita sayang, tokoh yang kita sayang. Bebaskan diri kita, baca betul-betul. Dan juga saya mendapat banyak komen yang keras pada saya 2-3 hari ini mengatakan saya tidak menjawab soalan-soalan tentang option, tentang forex dengan jelas, dengan jitu. Mereka mahu saya menjawab forex atau option oleh syarikat A, B, C atau X, Y, Z, halal ke haram? Jawapan begitu. Kalau tak jawab, saya tidak menjalankan tanggungjawab saya. Saya telah kupas sebelum ini, saya boleh menjawab dengan syarat saya perlukan segala maklumat dengan detail. Dan siapa yang ingin bantu saya memberikan maklumat dari segi sijil lahir syarikat tersebut, syarikat mereka itu diaudit oleh siapa, mereka tidak memberikan maklumat lengkap, dan saya tidak bertanggungjawab, melainkan saya dilantik dengan bahasa lain untuk meneliti maklumat tersebut. Bagi saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah semua video saya dengan teliti, dengan fikiran yang terbuka, dan bukan dengan preconceived idea, lompat-lompat nak tahu dekat mana hukum, ini bukan bidang saya, lompat dulu. Itu akan tercicir dalam pengkajian kita. Teliti saya punya video dengan cermat, walaupun tak teratur video saya, tapi lebih kepada secara santai, ada ilmunya, ada hikmahnya, ada juga foundation dalam ceramah-ceramah saya selama ini. Dengar, ulang-ulangkan kalau boleh. Dan kalau tak tahan sangat, jangan tanya saya, tanya pihak yang membuat produk tersebut, promoter. Berikan pandangan mereka yang membenarkan dengan tanda tangan mereka. Bukan setakat Facebook, bukan setakat video. Berikan nama ulama, sarjana yang kata boleh dengan bahasa fatwa yang jelas produk tersebut
spesifikasi produk tersebut dan juga tanda tangan beliau. Dan itulah yang lebih aula, yang lebih baik dalam kita memastikan halal dengan haram. Minta maaf saya banyak cakap sikit pagi ini supaya nak jelaskan bahawa isu ini bukan isu saya, isu tuan-tuan dan puan-puan. Saya hanya memberikan maklumat ilmu awalan. Saya boleh masuk dalam lagi, tapi memerlukan kajian yang lebih terperinci. Saya sebutkan memerlukan masa 2-3 bulan, memerlukan due diligence, memerlukan audit, memerlukan saya berinteraksi dengan sendiri. Soalan saya itu soalan yang ada pukulan maut juga. Saya tengok soalan tak jawab, saya pergi kosong. Bila kosong itu memberikan rating yang lemah. Jadi saya ada cara untuk tanya soalan. Bila tak jawab soalan yang berkonflik satu sama lain, menunjukkan ada benda yang tidak kena. Saya ada skill untuk membuat sedemikian. Tapi bukan dalam sesi begini. Sesi ini bukan sesi audit, bukan sesi untuk mencari fatwa, untuk mencari keputusan yang solid. Ini perbincangan awalan, ilmu yang bersantai, ilmu yang berbentuk ABC dalam pemikiran kita. Nak lebih dalam, nak lebih berbentuk pencarian, dia panggil the search for the law of God, mencari, searching untuk pandangan Tuhan. Itu cerita lain, itu kena penelitian yang lebih dalam dan teliti, dan mungkin tuan-tuan tak mampu kebanyakannya untuk bersama saya dalam membuat penelitian secara terperinci sebab memerlukan prerequisite ilmu yang lebih tinggi dan berbeza dengan ilmu yang kita bincang dalam kuliah-kuliah umum dan bersantai ini. Nurul Adibah, buku apa yang perlu dibaca? Saya cadangkan buku saya iaitu Emirates Airlines Sukuk yang perlu dibaca, dan juga buku yang menarik dikeluarkan oleh ISRA, satu badan di bawah Bank Negara, iaitu mereka telah keluarkan buku tentang sukuk, ABC-nya, anatominya secara jelas yang boleh dibaca. Lupa nama penuhnya, tapi sukuk keluaran ISRA, International Syariah Research Academy, yang dinaungi oleh Bank Negara Malaysia, dan buku saya iaitu Emirates Airlines Sukuk merupakan case study kepada pengeluaran sukuk oleh syarikat penerbangan Emirates Airlines. Soalan Muhammad Anwar Sajari. Assalamualaikum, seorang ulama sarjana muda lagi tapi hebat ni di Oman ni. Muhammad Nur Anwar Sajari, dia hebat sebab dia memang hebat. Pertamanya dia orang Jawa. Buat joke sikit lah kepada beliau. Kerana atas dunia ni terdapat 4 bangsa yang hebat ni, bermula dengan J. Jerman, Jews, Japanese dan juga Javanese, orang Jawa. Jadi memang minta maaf Brother Anwar, kita buat joke sikit pada pagi ini. Should Islamic Bank remain a financial intermediary only or becoming a real economic player? Adakah Islamic Bank sepatut menjadi pengantara keuangan, financial intermediary, atau menjadi pemain ekonomi sebenar? Pandangan saya secara ringkas, Bank Islam tak sepatutnya menjadi pemain ekonomi sebenar. Bank Islam dilahirkan untuk menjadi pengantara keuangan, dan buku saya akan keluar selepas PKP ini khas pada buku ini. Tajuk ini iaitu The DNA of Islamic Banks. Apakah DNA sebenar kepada bank-bank Islam? Dan saya akan kupas dalam isu-isu ini dalam 2-3 siri tentang apakah sebenarnya peranan bank Islam. Kalau ada masa dan diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan kupas 2-3 sesi khas kepada peranan bank-bank Islam yang ramai di luar sana. Ulama-ulama, sarjana, tokoh-tokoh masyarakat mengatakan kita perlu beralih daripada peranan bank Islam sebagai pengantara keuangan, financial intermediary, kepada pemain ekonomi sebenar. Kita tidak boleh sama dengan bank konvensional. Bila kita sama dengan bank konvensional, kita sama hukumnya dengan bank konvensional. Itu pandangan yang bagi saya dengan hormat, pandangan yang tidak tepat dengan realiti sebenar. Kalau bank Islam menjadi pemain ekonomi sebenar, mereka akan melumpuhkan segala sistem ekonomi dalam masyarakat. Mereka akan jadi pesaing kepada penjual rumah. Mereka akan jadi pesaing kepada syarikat penerbangan. Mereka jadi pesaing kepada syarikat hospital dan telekomunikasi. Mereka tidak boleh, kerana mereka dilesenkan untuk sekadar mengambil deposit dan memberikan pembiayaan kepada pemain ekonomi sebenar. Dan mereka bukanlah pemain ekonomi sebenar. Mereka tidak boleh monopoli pasaran. Kalau kita benarkan tuan-tuan dan puan-puan, mereka boleh jadi monopoli, giant dan juga monster
dalam masyarakat. Sabar, saya akan kupas dengan panjang lebar dalam sesi-sesi di masa hadapan. Institusi Freddie Mae and Freddie Mac di US telah menyumbang kepada property bubble di sana dalam tahun 2010-an, iaitu krisis global 2008-2010 ya. Apa yang perlu dielakkan dalam sukuk? Bagi saya bukan kesalahan Freddie Mae dan Freddie Mac. Freddie Mac tidak salah. Isu global kewangan krisis ekonomi global bukan Freddie Mae dan Freddie Mac, disebabkan oleh banyak lagi. Mereka tidak salah sama sekali, mereka hanya mensekuritikan pinjaman perumahan, tetapi yang bersalah bagi saya adalah rating agency dan beberapa pihak yang telah berkomplot untuk tidak menzahirkan kualiti bond yang dikeluarkan dalam negara. Berlaku sikit penipuan dan saya merasa bahawa Freddie Mac tidak bersalah sepenuhnya, mungkin salah sikit-sikit, tapi yang paling besar adalah kesilapan rating agency yang tidak mengambil kira sentimen masyarakat dan memberikan penarafan yang salah kepada banyak bond yang dikeluarkan. Dicampur lagi yang paling hebat, peranan CDS, peranan orang yang mengeluarkan insurans kepada mereka yang memberikan bond mortgage ini, seperti mana menjual kereta tanpa brek. InsyaAllah kita akan kupas kalau ada masa apakah sebenarnya yang menyebabkan berlakunya krisis kewangan, bukan sebab pensekuritian hutang ataupun debt securitization, tetapi pensekuritian hutang yang tidak sihat, yang disokong oleh rating yang salah dan diinsurankan oleh CDS, oleh credit default swap yang dipopulari oleh bank yang pertama sekali hancur, bank Allahu Akbar, bank besar sekali di dunia, tapi telah dihilangkan dan tidak dapat diselamatkan oleh kerajaan Amerika Syarikat. Minta maaf lupa nama bank tersebut, tapi bank yang paling besar, yang the first bank to disappear from this planet dalam era krisis. Apa peluang yang perlu direbut oleh orang Islam bagi menjadi pelabur utama sukuk Islam? Kerajaan perlu keluarkan sukuk, syarikat-syarikat besar perlu keluarkan sukuk, dan juga pelabur seperti PNB aktif dalam pelaburan sukuk, KUAP, EPF, LTAT, koperasi melalui unit amanah. Jadi kita perlukan dua pihak yang mengeluarkan sukuk, mereka perlukan dana, janganlah keluarkan bond, contohnya keluarkan sukuk Islam. Petronas, Telekom, Shell, syarikat kereta tanah Melayu, syarikat perkapalan, keluarkan sukuk. Airline, juga pelabur, belilah sukuk, sebab sukuk dengan bond tidak ada beza dari segi rating dan juga kualitinya sama juga, cuma dari segi aset pendasar juga cara yang patuh syariah. Your comment daripada Fadilah, your comment on virtual bank please. InsyaAllah akan sesi khas kepada bank digital dan kita akan kupas masa depan bank ini, apakah cabaran kepada kita dan kepada banyak pihak, sama ada pemegang saham, kepada banker sendiri, kepada risiko, kepada pemasaran dan kepada cabaran bank-bank yang sedia ada di Malaysia. Saudari Fadilah atau Puan Fadilah, kita akan bincang di masa hadapan. Virtual bank, betul. Next topic, virtual bank. Not dalam 2-3 kali, mungkin dalam minggu depan kita akan bawa tajuk virtual bank. Lehman Brothers, terima kasih Puan Mazrul Hisham ataupun yang sebut Lehman Brothers collapse sebab mereka telah keluarkan satu insurans. Mereka yang membeli insurans mereka, kalau berlakunya default bond yang disokong oleh kredit perumahan yang dikeluarkan oleh Freddie Mae dengan Freddie Mac, mereka akan bayar balik kos pelaburan bond tersebut. Memang hancur, jatuh, orang beli sebab ada insurans. Okay? Dari segi logiknya, kenapa aku takut nak beli? Pertamanya diberikan rating tinggi, yang kedua ada CDS, kalau default aku dapat diselamatkan, tetapi sebab terlalu default banyak sangat, sebab kualiti dia panggil toxic asset, kualiti tu teruk sangat sampai Lehman Brothers collapse, tak dapat bayar balik insurans yang dijanjikan oleh
pilihan kepada pelabur-pelabur kredit default swap dalam krisis bubble di Amerika Syarikat. Terima kasih Mazrul Hisham. Okey, boleh cerita sikit daripada Suhaib Nafis, sukuk musyarakah di Malaysia. Adakah ia banyak digunakan masa kini walau ia banyak dikritik yang menita patuh syariah sepenuhnya pada tahun 2008. Ini satu isu yang menarik. Di Malaysia kita masih teruskan sukuk musyarakah mudharabah dan kita benarkan purchase undertaking, iaitu janji daripada pihak pengeluar sukuk untuk membeli sukuk tersebut dengan harga yang ditetapkan awal. Bila berlaku kemungkinan tak dapat bayar, pengeluar akan kata kami beli sukuk tersebut, apa yang belum dibayar lagi, katakan kita keluarkan 1 juta dan bayar 30 juta dengan untung, yang berbaki 70 juta. Jadi kalau berlaku default, syarikat tak dapat membayar on time, berlaku krisis kewangan, berlaku peperangan, pekerja asing dibuang negeri sebab illegal, berlaku COVID-19, permintaan perumahan turun misalnya, mereka tak mau bayar, pengeluar sukuk janji, dia panggil al-wa'du bisyira', janji untuk beli balik sukuk yang masih outstanding, yang masih ada dalam pasaran dengan harga yang sama. Itu di Malaysia dianggap patuh syariah. Tapi sejak 2008, betul disebut oleh tadi oleh saudara, kalau tak salah saya, betul di RUF kata tak boleh sebab itu macam memberikan jaminan kepada kapital, kepada modal asal. Dalam syariah tidak boleh ada instrumen yang membawa kepada jaminan kepada modal dalam kontrak syarikat seperti mudharabah, seperti dan juga musyarakah. Di Malaysia kita masih benarkan pandangan tersebut kerana ada alasan-alasan yang menarik, iaitu kita mengatakan bahawa pandangan Malaysia, dengan hormat pada pandangan ulama-ulama di luar sana, saya sebut tanpa bersindung di sini, ilmu itu adalah terang, adalah telus. Walaupun ada beza pandangan, jangan kita malu, kita sebutkan beza pandangan. Jangan sebab kita ada pandangan sendiri, kita rendahkan, kita remehkan pandangan orang lain. Itu sikap yang tidak betul. Kita boleh tengok pandangan kita punya pandangan kita bawa, ataupun kumpulan kita, ataupun agensi kita, silakan. Tapi jangan sama sekali rendahkan kumpulan orang, pandangan orang lain dan sebagainya, atau mazhab orang lain. Jangan sama sekali. Itu satu sifat yang tidak membantu masyarakat Islam. Daripada hal pertama lagi, masyarakat yang pelbagai bentuk dan rupa dan seleranya dan mazhabnya. Jangan kita sempitkan agama kita. Jadi dalam konteks ini, kita meraih pandangan Timur Tengah atau IOF 2008 kata tak boleh sebab itu membawa kepada dhamanu ra'sil mal, jaminan pada modal. Di Malaysia kita masih benarkan dengan argumen bahawa janji beli balik itu bukan beli modal tersebut, tapi membeli aset yang disandarkan kepada sukuk tersebut. Sukuk tersebut seperti kita tahu didasarkan kepada banyak projek di bawahnya, projek pelabuhan, projek perumahan, ada besi, ada simen, ada konkrit. Bila mana pengeluar membeli balik sukuk tersebut, seolah-olah dia telah membeli balik aset syarikat yang disandarkan kepada aset-aset yang nyata, yang nilainya ditentukan berdasarkan nilai yang adalah outstanding sukuk dalam pasaran. Sama ada tuan-tuan dan puan bersetuju, rasa ini lemah, tak kuat, terserahlah pada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi saya boleh berbincang dan berujah ada pandangan-pandangan yang banyak yang boleh menyokong pandangan bahawa musyarakah itu dapat dikiaskan, dianalogikan kepada aset pendasar suatu projek yang dibuat berdasarkan konsep untung dan rugi. Jadi mudah-mudahan dapat menjawab. Kalau tak menjawab, tak apa, kita bincang lagi di masa hadapan. Jangan bimbang, kita ada masa yang banyak dengan izin Allah untuk cuba memahami satu sama lain, bukan untuk meyakinkan satu sama lain. Itu terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Banyak lagi ulama dan sarjana di luar sana yang tuan-tuan boleh tanya pandangan, boleh PM mereka dan ambil dan serap ilmu mereka sehabis-habisnya. Semakin banyak kita serap ilmu, semakin banyak kita berkembang ilmu kita. Saya cakap hari ini setakat berkongsi ilmu semata-mata. Dan bagi saya membuat kuliah ini mungkin buat kali pertama adalah sebagai menunaikan zakat saya, zakat ilmu. Kata para ulama, zakat wang, memberikan zakat wang, zakat ilmu ialah ta'limuhu, kita mengajar. Zakat ilmu kena mengajar.
Bila kita bayar zakat, kewangan zakat kita bertambah, harta kita bertambah. Dalam ilmu, kita bagi ilmu, kita mengajar, kita mendidik masyarakat, kita berjaga malam, kita tidur kurang, kita baca, kita kaji, kita bagi zakat, bagi ilmu, ilmu kita juga akan berkembang. Dan juga ilmu tuan-tuan juga akan bertambah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Muhammad Hafiz, tubuh suku ini mungkin kita boleh belajar dari krisis subprime kat USA dulu. Betul saya sebut banyak tentang Freddie Mac dan apa latar belakangnya, kita boleh kaji lagi sebanyak-banyaknya. Saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan. Ada kata Osman Sahlan, I am Javanese Datuk. Terima kasih, tahniah menjadi seorang bangsa yang hebat. Bangsa Javanese, bangsa yang telah tamadunnya beratus-ratus tahun di zaman dahulu, ada dalam darah mereka suatu kekuatan yang hebat. Kita juga bangsa Melayu ada kekuatan yang hebat juga. Kita memerintah Melaka 200-300 tahun, ada kehebatan kita yang di respect oleh masyarakat sekeliling. Tapi bukan isu bangsa, bukan isu agama, isu sikap dan cara fikir kita. Kalau semuanya boleh cara fikir yang baik dan sikap kerja yang baik, semuanya boleh cemerlang dan gemilang, insya-Allah. Tapi tahniahlah bagi bangsa Javanese, bagi 4J, yang bangsa yang terhebat di dunia ini. Islam banyak tersimpan dalam kitab-kitab usaha Datuk menterjemahkan secara live untuk emergekan Islam relevan, dan mudah-mudahan ini cara saya yang bersantai. Saya keluarkan isu Sokul Badai' zaman Kerajaan Umayyah, zaman Imam Malik dalam Muwatta, dalam kitab-kitab yang klasik yang kuning dalam bentuk yang moden supaya kita dapat relate. Sebab umat zaman dulu hebat, mereka telah memberikan satu perbincangan yang menarik, yang hebat. Kelemahan kita tidak memahami apakah yang dimaksudkan oleh mereka dan apakah konteks kehidupan mereka. Fiqh dan syariah adalah memahami teks dan konteks. Ada ulama yang tak faham teks, ada ulama yang tidak faham konteks. Faham teks tapi tak faham konteks. Ada ulama malangnya yang tidak faham teks dan juga tidak faham konteks. Itu musibah. Jadi kita mahu para ulama sarjana kita memahami teks, sama ada teks Quran dengan sunnah atau teks klasik dan kitab-kitab fiqh, kena faham. Tak faham, buka kamus, buka ma'ajim, buka lisanul Arab. Itu kerja syariah lah. Dan juga faham konteksnya. Zaman dulu dan juga zaman sekarang. Okey, terima kasih kepada semua yang bersama saya. Panjang sikit hari ini, hari Sabtu, cuti, dan juga kita nak khatamkan isu sukuk ini. Bukan bermakna sukuk ini tidak akan dibincangkan di masa hadapan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ada isu berbangkit tentang sukuk, silakan tanya dan kita akan terus perbincangan dari masa ke semasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit ilmu dan juga sedikit motivasi kepada ilmu, sikap kita pada ilmu, sikap kita kepada ulama, sikap kita pada perbezaan pandangan, perspektif dan sebagainya. Semoga semuanya adalah positif belaka dan mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang menyatukan, manusia yang melunakkan, manusia yang mensejahterakan. Itu adalah agama sejahtera. Kita berjumpa besok hari Ahad jam 11 pagi seperti biasa. Tajuknya adalah tajuk mungkin saya nak bawa tajuk mungkin tajuk tentang konsep kongsi untung dan rugi dalam agama Islam. Di mana letak duduknya dan apakah sikap ulama dan juga para ekonomi Islam tentang konsep sharing of profit and loss yang begitu hangat diperdebatkan dalam pelbagai-bagai konferensi selama 40 tahun yang lepas. Saya ada pandangan tersendiri dan saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam 2-3 sesi bermula pada hari esok, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.